Assalamualaikum dan salam sejahtera. Muhammad Hassan alias Tok Mat mengingatkan ahli UMNO bahawasanya UMNO kalah pilihan raya baru ni, PRU15. UMNO tak menang. Dan kalau ikut jangkaan, UMNO jangka mereka akan menang dalam 80 kerusi ataupun sekurang-kurang Barisan Nasional boleh menang dalam 80 kerusi. Mereka terkejut bila mereka menang hanya 30 dan 26 dari 30 kerusi UMNO. Walaupun mereka jangka kalah, tapi mereka tidaklah jangka kalah begitu teruk. Boleh katakan bukan saja got defeated, got massacred. Tapi UMNO ni, ahli UMNO, pemimpin UMNO, kelakuan mereka macam mereka menang pilihan raya. Hakikatnya mereka kalah teruk. Jadi kenalah UMNO ni menyedari bahawasanya they are the losers, not the winners. Tapi kelakuan mereka, they act like they were the winners. Dan UMNO ni rasa oleh kerana Barisan Nasional ada 30 kerusi di dalam kerajaan, maka kerajaan perlu UMNO atau barisan. Dan sekira Barisan Nasional tarik diri dari kerajaan, withdraw from the government, ataupun keluar dari kerajaan, kerajaan akan jatuh. Tok Mat kata tak. Kalau Barisan Nasional 30 kerusi keluar dari kerajaan sekalipun, kerajaan tidak akan jatuh. Dari 148 kerusi, mereka masih ada 118 dan mereka perlu hanya 112. So, pakatan will not fall. Government will not fall. Kerajaan mungkin tidak memperolehi atau mempunyai 2/3 dari kerusi dalam parlimen, tapi masih cukup kerusi untuk terus memerintah. Dan 118 kerusi ni tanpa UMNO Barisan Nasional masih tinggi banding dengan kerajaan dulu, 113 kerusi sahaja. So they still got extra 5. Dan kalaulah mereka rasa nak ugut kerajaan, kalau tak buat ni, kalau tak buat tu, kalau tak beri kita ni, tak beri kita tu, maka kita akan keluar dari kerajaan. Dia tidak efek. Mana UMNO Barisan tak boleh nak blackmail ataupun ransom. Ransom kerajaan. Put the government to ransom atas ugutan. Kalau tak bagi, kita akan keluar. Kita akan tarik diri dari kerajaan. It cannot work. Sebab kalau you nak keluar, keluarlah. Kerajaan masih kekal. Dan Sabah Sarawak masih akan duduk dalam kerajaan walaupun barisan keluar. Sebab Sabah Sarawak ni, matlamat mereka nak duduk dalam kerajaan pusat supaya kepentingan Sabah Sarawak boleh dipelihara. That's all. They want to protect the interest of Sabah Sarawak by being in the federal government. Tengok macam di Terengganu, Kelantan tu. Royalty minyak ditarik balik. Duit pembangunan tidak diberi, padahal kalau ikut Malaysian Agreement, kalau ikut perjanjian Malaysia semasa Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan tahun 1948, 1948, the Federation of Malaya was formed. Kalau ikut Federation Agreement, menjadi tanggungjawab atau kewajipan kerajaan pusat memberi grant dan memberi pinjaman, grant dan pinjaman kepada negeri untuk pembangunan. Jadi kalau dia orang sekat duit pembangunan ataupun grant ke pinjaman kepada kerajaan negeri, maka ini sudah melanggar perjanjian persekutuan by right. Kalau federal government tidak mau ikut perjanjian persekutuan, maka negeri tersebut boleh keluar dari persekutuan. Actually, Terengganu Kelantan boleh keluar kalau nak dari Federation of Malaya, Persekutuan Tanah Melayu, sebab kerajaan pusat melanggar perjanjian. Bila you ada perjanjian, kalau you langgar perjanjian, maka perjanjian tu boleh pihak yang dizalimi
the aggrieved party boleh mohon untuk perjanjian tu ditamatkan. So, ugutan hanya kepada Terengganu dan Kelantan. Mereka nak stop duit minyak, royalty minyak, tukar kepada wang ehsan, dia orang sekat pembangunan, dia orang tak beri grant, dia orang tak beri pinjaman, macam-macam. Terengganu Kelantan ni diseksa oleh kerajaan pusat. Walaupun Terengganu Kelantan ni 97% dari rakyat dia orang Melayu dan orang Islam. Hampir 100%. Itu pun mereka dizalimi. Kerajaan pusat menzalimi dua negeri Terengganu Kelantan, di mana rakyatnya 97% ni orang Melayu, orang Islam. Sabah Sarawak tak. Dia bukan 97% Melayu Islam. Tapi Sabah Sarawak tidak terima ugutan. They are not being blackmail ataupun threatened macam Terengganu Kelantan. Tak ada kata nak tarik duit pembangunan ke, bajet ke, ataupun nak sekat royalty minyak tukar menjadi wang ehsan. Tak ada. Padahal perjanjian ditandatangani dengan semua negeri. Ke semua negeri. Bukan saja dengan Sabah Sarawak. So, maknanya Sabah Sarawak ni tidak dizalimi, is spared. Okay, Sabah Sarawak is spared discrimination banding dengan Terengganu Kelantan, kerana Sabah Sarawak ni duduk dalam kerajaan pusat, Terengganu Kelantan tidak duduk dalam kerajaan pusat. So, orang Sabah Sarawak ni cerdik. Dia biarlah hantu ke, setan ke, siapa saja memerintah kat pusat, dia orang tak kisah. Walaupun bukan manusia pun sekali. So, dengan Sabah Sarawak, they are survivors. Dia orang nak duduk dalam kerajaan pusat. So, kalau UMNO Barisan keluar dari kerajaan, 30 ahli parlimen resign dari kerajaan, kerajaan tak jatuh. Sabah Sarawak akan membantu kerajaan Pakatan Harapan kekal kuasa. That's the reality. Orang Terengganu Kelantan, orang Sabah Sarawak ni, dia more mercenary. Fikir tentang kepentingan negeri dulu. Prinsip ni, bukan tak ada prinsip, ada prinsip. Prinsip dia ni ialah untuk menentukan Sabah Sarawak ni tidak jadi miskin, tidak menderita. That's all. So, kalau UMNO Barisan nak ugut, nak threaten kerajaan pusat, it won't work. Unless dia boleh dapat persetujuan Sabah Sarawak sekali. Bermaknanya Barisan dan Sabah Sarawak kesemuanya keluar dari kerajaan. Barulah kerajaan boleh jatuh. Tapi tidak akan berlaku selagi kerajaan pusat tidak ugut Sabah Sarawak, macam mereka ugut Terengganu Kelantan tu. Nak batalkan royalty minyak lah, nak tukar jadi wang ehsan lah, tak mau bagi grant lah, tak mau bagi pinjaman lah, tak mau bagi pembangunan lah. Unless kerajaan pusat buat macam tu juga kepada Sabah Sarawak, maka kerajaan pusat, kerajaan Pakatan Harapan selamat. Tak apalah UMNO Barisan nak keluar. Jadi, apa Tok Mat cakap ni memang betul. You only have 30 seats, 30 kerusi dalam 148. Jumlah kerusi you tu tidak cukup untuk you nak guna sebagai pressure kepada Pakatan Harapan ataupun nak ugut Pakatan Harapan. It won't work sebab Pakatan Harapan masih boleh survive tanpa UMNO dan Barisan Nasional. So, jangan act sangatlah. Janganlah maknanya timing sangat, without me you're dead. No. The other way around. Sebalik je. Without Pakatan Harapan, UMNO is dead. Bukan without UMNO, Pakatan is dead. Jadi, you have to know your place lah. Maknanya, you kena sedar yang you ni tidaklah begitu penting. You ni tidaklah begitu kuat atau gagah. Macam you ni duduk act ni. Macam kata, oh, I'm the boss, I'm in charge. So, Tok Mat kata, you are not in charge. Pakatan is in charge. You hanya penumpang. You bukan tuan rumah. Tuan rumah is Pakatan. You ni pendatang, penumpang sahaja.
You are a guest in the home of Pakatan Harapan. You ni tetamu di dalam rumah hak milik Pakatan Harapan. So a guest has to act like a guest. Don't act like you are the house owner. So sekarang ni Tok Mat punya warning ni memang is very well timed. Orang UMNO perlu dengar apa Tok Mat cakap, sebab banyak sangat orang UMNO ni duduk cakap terlebih lagi ini kuncu-kuncu lah yang baru menang jawatan ahli majlis tertinggi duduk act ni macam dia orang ni pucuk pimpinan. Yalah, you ni duduk dalam MKT, ahli majlis tertinggi UMNO. Tapi apa you cakap ni bukanlah menjadi dasar parti. Tapi mereka ingat kalau mereka buka mulut, kalau mereka kata sesuatu, automatik itu akan menggambarkan that is dasar parti. Parti policy. Parti policy lah. Tapi parti policy pun kena nak realistik, kenalah reality. Awak ni bukan in charge. Awak ni passenger saja. You duduk kursi belakang, bukan you duduk kursi depan pegang steering. Yang pegang steering ni Pakatan Harapan. Awak duduk belakang diam-diam lah. Silap-silap suruh duduk dalam boot. Barulah tahu. Bising sangat as a backseat driver. Backseat driver ni kadang-kadang irritating juga. Dia lebih pada driver lagi. Inilah, itulah. Kalau awak pandai sangat, ambil alih lah steering wheel. Take over the steering wheel. You drive. Tapi, you kalah pilihan raya. Ini Tok Mat cakap. You tak menang. Jadi, janganlah cakap macam you menang PRU 15. Tidak. You kalah. Dan janganlah ingat maknanya, tanpa awak kerajaan tidak akan ada. No. Tanpa awak masih ada kerajaan. Cuma tidak ada 2/3. Tapi dah berapa kali pilihan raya dah. Maknanya 2/3 ni is a thing of the past. Jangan harap mana-mana parti politik atau mana-mana gabungan akan menang 2/3. Banyak negara, England pun maknanya 2/3 is nowadays a thing of the past. Kalau you boleh menang cukup minority untuk bentuk kerajaan pun dah mujur dah. Kalau boleh minority government ataupun government dengan one seat majority. Jangan cerita 2/3 dah. Nowadays, we don't play 2/3. Mustahil. Banyak sangat parti. Banyak sangat gabungan. Berapa puluh parti ada dalam Malaysia ni. Gabungan dah 3 dah. Barisan, Pakatan, Perikatan. Dan jangan lupa kita ada Sabah satu gabungan, Sarawak satu gabungan. So, technically we got 5 gabungan. And then now they're forming one more gabungan ni. Mahathir lah dengan apa tu semua geng-geng. So, tak kisahlah gabungan besar ke kecil. Akhirnya kita ada 6 gabungan. 6 coalitions. 6 gabungan. Walaupun satu dipanggil bukan gabungan. Dipanggil perpaduan. It's bullshit lah. Mana ada perpaduan? Perpaduan hanya kerana UMNO dengan DAP tidur satu katil. Tidur satu katil. Share satu bantal. Kongsi satu bantal, tidur satu katil, tapi mimpi lain-lain. Dia yang penting ni, kalau tidur 2 katil pun tak apa. Awak tidur katil sana, saya tidur katil sini. Tapi mimpi kita sama. Ini no. Satu katil, satu bantal, tapi bukan satu matlamat. Mimpi kita lain-lain. Satu mimpi, satu nightmare. So the point now is, you act like you're in charge. Awak act macam, saya ni menentukan. Tak ada. Awak ni passenger, duduk diam-diam. Awak kalah pilihan raya, PRU 15, awak tak menang. Dan kerajaan masih boleh kekal tanpa awak duduk dalam kerajaan. Awak nak keluar pun boleh keluar. Kerajaan tak jatuh. Awak nak keluar, nak jadi pembangkang, lantaklah. The government will not fall. So, janganlah act sangat ni. Macam kata, tanpa aku, awak mati. Tanpa saya, kerajaan tidak akan wujud. Nonsense. So, apa yang Tok Mat cakap tu, amaran yang dia beri kepada pemimpin dan ahli UMNO tu memang tepat. Sebab, UMNO perlu reality check.
They need a reality check. Sekarang ni, UMNO has lost touch with reality. Not in touch anymore with reality. So, Tok Mat ni, bring reality back to UMNO. Ahli dan pemimpin UMNO. That you are passenger, you are not in charge, you tak ada maknanya, hala tuju ni, the direction ni, is up to the driver. Siapa pegang steering wheel? Dialah akan menentukan direction, hala tuju. Jadi jangan cerita pasal hala tuju. Sekarang ni, Tok Mat kata, UMNO hanya kena fokus on survival. UMNO ni is, swimming in the deep end. UMNO ni duduk nak cuba, jangan lemas sudah. Don't drown. So nak cerita hala tuju lah, direction, tak payah cerita tu semua. Engkau tak lemas pun dah cukup dah. So now you're talking as if maknanya, tanpa kita menentukan, we will decide. No, you don't decide anything. Ini kes pengampunan Najib tu, itu bergantung kepada kerajaan. Kerajaan Pakatan Harapan. Walaupun awak kata ni kerajaan perpaduan konon. No lah, kerajaan Pakatan Harapan. Awak ni dibawa masuk sebagai penumpang untuk memberi gambaran yang ini satu kerajaan perpaduan, which is perpaduan di antara UMNO dengan DAP sahaja. Mana ada dia orang cerita pasal amanah? Tak ada. Amanah ni tak sebut pun dah sekarang ni. Macam orang lupa dah amanah pun actually duduk dalam kerajaan tu. Kerajaan Pakatan Harapan atau kerajaan perpaduan konon. Tapi siapa ada sebut pasal amanah? Not important. Sebab amanah ni tak ada pun tak apa. Amanah ni doesn't need to even be in the government, doesn't need to exist. Tak exist pun tak ada hal, doesn't matter. So, we were talking basically DAP, UMNO. Itu je. MCA-MIC pun tak payah sebut lah. MCA-MIC itu is macam amanah lah. Insignificant. Mosquito party. So, UMNO, DAP. Dan yang menjadi referee is PKR. PKR ni dia balance. He is the balancer. Maknanya dia balance UMNO belah kiri, DAP belah kanan. Kalau UMNO kalau PKR tak jadi balancer, maknanya DAP dengan UMNO ni bertembung ni, clash. So duduk tengah-tengah di antara DAP dengan UMNO ialah PKR. Dan peranan PKR ni untuk nak bohong orang UMNO tentang DAP, bohong orang DAP tentang UMNO, dan orang Melayu percaya yang China sekarang ni sudah tak sama macam dulu. This is a different Chinese, different DAP baru. Dan mereka bohong DAP yang ini UMNO baru. Ini Melayu lain, bukan Melayu macam dulu. Melayu yang macam dulu tu Taliban. No, but the reality is UMNO nak guna DAP, DAP nak guna UMNO. Tapi DAP berjaya. DAP dapat menarik 97% pengundi Cina. UMNO hari itu dapat 31% sahaja. Dan sekarang ni sudah turun tak sampai 20%. Dan yang menyokong Melayu yang sokong Pakatan pun menurun. Jadi dulu mereka dapat kesemuanya 42%, 42% sokongan pengundi Melayu. Hari ni nak dapat 30% Pakatan dan UMNO combine, nak dapat 30% pun susah. So kemungkinan lah pilihan raya akan datang, mereka tak akan dapat 30% dan 70% atau hampir 70% pengundi Melayu akan sokong Perikatan Nasional. Dan ini yang menjadi apa dipanggil disinsentif. Bukan insentif, disinsentif. Bermaknanya UMNO ni sebagai passenger kepada Kerajaan Pakatan Harapan tidak membawa apa-apa aset ataupun positif kepada Pakatan Harapan. Jumlah pengundi Melayu atau sokongan Melayu tu yang UMNO boleh contribute, yang UMNO boleh
membawa sebagai sumbangan kepada pakatan lebih rendah dari pengundi bukan Melayu yang marah dengan pakatan. So, you dapatlah ekstra lah pengundi Melayu seko misalnya. Tapi 2 ekor pengundi bukan Melayu akan lari. So, you gain 1 Malay voter but you lose 2 non-Malay voter. So, maknanya plus 1 minus 2, lebih baik UMNO tidak duduk dalam kerajaan Pakatan Harapan. This is the reality. Dan ini yang sedang dipikir oleh DAP dan PKR, iaitu Pakatan Harapan. Mungkin lebih baik UMNO tidak duduk dalam kerajaan sebab jumlah pengundi Melayu ataupun kerusi yang UMNO boleh bawa kepada pakatan, contribute kepada pakatan, jauh rendah dari orang yang lari dari pakatan kerana UMNO duduk dalam kerajaan. Tok Mat sedar ni. Jadi Tok Mat is telling, don't talk too much. Jangan cakap banyak sangat. Don't act like you're in charge sebab you ni penumpang. You ni di dalam pakatan oleh kerana ihsan DAP. Goodwill DAP. Kalau DAP tarik balik goodwill tu, habis. UMNO tidak duduk di sini, UMNO tidak duduk di situ. UMNO will be a useless party who nobody wants. This is what Tok Mat is trying to tell you. Yeah, you have no value. So don't act like you are in charge. Assalamualaikum. Salam sejahtera.